tugasan satu, Nabi dari Bani Israel yang diutuskan ke kawasan jajahan Rom, iaitu Nabi Yahya. Nabi Yahya alaihissalam merupakan putera tunggal kepada Nabi Zakaria alaihissalam, yang mana ketika itu Nabi Zakaria memanjatkan doa kepada Allah agar dikurniakan zuriat walaupun usianya sudah mencecah 90 tahun. Ini adalah untuk meneruskan misi dakwahnya di Palestin ketika mana kawasan itu menjadi pengikut Rom. Nabi Yahya alaihissalam memiliki keistimewaan yang luar biasa, iaitu mampu menghafal kitab Taurat pada usia yang masih kanak-kanak. Disebutkan dalam surah Maryam ayat 12 hingga 13, Allah berfirman, "Wahai Yahya, ambillah kitab Taurat itu dengan sesungguh-sungguhnya, dan kami berikan hikmah kepadanya selagi ia masih di usia yang muda." Perjuangan Nabi Yahya dalam menyebarkan dakwah tidak lari daripada pelbagai ujian, seperti dakwah yang dibawa dipandang rendah dan mendapat penentangan yang hebat dari kaum Bani Israel. Sehinggalah tamat riwayat beliau kerana dibunuh oleh raja yang sangat zolim, iaitu bernama Raja Herodes, yang mana Nabi Yahya dipenggal kepalanya kerana menentang pernikahan dengan anak tirinya, dan riwayat ada menyebutkan sebagai kisah Israiliyat. Nabi Yahya dimakamkan di Masjid Umayyah, Damaskus. Nabi Yahya alaihissalam adalah seorang nabi yang mencerminkan akhlak yang mesti dicontohi oleh semua orang. Antaranya, akhlak menurut hablum minallah, iaitu hubungan manusia dengan Allah. Hablum minan nas, hubungan manusia dengan manusia. Dan hablum minal alam adalah hubungan manusia dengan alam. Yang pertama, akhlak Nabi Yahya alaihissalam menurut hablum minallah adalah menyampaikan dakwah kepada umatnya untuk beriman dan bertakwa dengan ajaran yang dibawa, seperti menunaikan solat dan meninggalkan larangannya. Kemudian, akhlak Nabi Yahya menurut hablum minan nas adalah beliau seorang anak yang berbakti kepada kedua ibu bapanya. Akhlak Nabi Yahya menurut hablum minal alam pula diungkapkan ketika beliau remaja mempunyai sifat kasih sayang terhadap seluruh makhluknya yang ada di muka bumi, bahkan bukan sahaja dicintai oleh manusia, tetapi juga dicintai oleh haiwan seperti burung, gunung dan binatang buas. Kisah Nabi Yahya juga ada disebutkan dalam pandangan agama lain, iaitu agama Kristian. Dalam kitab Kristian, kisah tentang Nabi Yahya diberi gelaran dengan nama Yohanes Pembaptis, iaitu John the Baptist. Dan ini menunjukkan kisah Nabi Yahya bukan sahaja disebutkan dalam Al-Quran. Menurut sumber Kristian, Yohanes Pembaptis ialah anak kepada Zakaria dan Elizabeth. Elizabeth sendiri merupakan sepupu Maria, iaitu Maryam, ibu kepada Yesus, Nabi Isa. Ajaran dalam agama Kristian, Nabi Yahya dipandang mulia sebagai nabi dan sangat disanjung sebagai wali
dalam banyak tradisi Kristian. Namun, menurut cendekiawan Muslim, bahawa John atau Yohanes Pembaptis sebenarnya tidak sama seperti Yahya yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Tugasan kedua iaitu ulasan artikel kisah para Nabi. Berdasarkan kepada karya penulis, artikel ini merupakan salah satu karya yang ditulis oleh Imanuddin Abu Fida Ismail bin Katsir mengenai kisah tentang para Nabi yang diterbitkan pada tahun 2013. Subtopik yang terdapat dalam artikel ini ialah menceritakan mengenai pelbagai kisah para Nabi yang dikurniakan wahyu dan berjuang untuk membimbing manusia ke jalan yang benar. Isu yang dibawa oleh penulis adalah salah satunya dalam artikel ini adalah berkaitan dengan perjuangan Nabi Yahya yang diutuskan oleh Allah untuk menyebarkan Islam telah dipandang rendah oleh orang kafir, malah mempertikaikan dakwah yang disampaikan. Dalam artikel ini juga terdapat kekuatan, kelemahan dan sumbangan. Melalui kekuatan ialah artikel ini menyediakan maklumat yang terperinci berlandaskan sumber Al-Quran dan hadis yang sahih. Ini menunjukkan sumber ini adalah valid dan dipercayai untuk dijadikan panduan dalam bahan rujukan. Dari segi kelemahan artikel pula adalah penggunaan bahasa yang dramatis atau tinggi dalam sesetengah ayat yang mempunyai maksud yang tersirat di sebalik jalan penceritaan. Dan ini menyebabkan pembaca keliru dan sukar difahami maksud yang ingin disampaikan. Dari segi sumbangan pula, artikel ini mendedahkan kisah para Nabi kepada masyarakat secara meluas agar masyarakat dapat menghayati dan mendalami tentang perjuangan para Nabi dalam penyebaran Islam, terutamanya kepada orang luar yang tidak memahami dan mengetahui informasi tentang kisah para Nabi. Selain itu, impak terhadap isu atau penulisan artikel yang saya dapati adalah dari sudut perjuangan para Nabi. Perbezaan tentang perjuangan setiap para Nabi kerana syariat yang dibawa oleh para Nabi mungkin berbeza dengan mengikut peredaran zaman. Yang kedua, dari sudut watak atau sifat para Nabi itu sendiri. Akhlak para Nabi yang dapat membezakan antara seorang Nabi dengan manusia biasa. Seterusnya, maklumat baru yang saya perolehi antaranya adalah penggunaan syair dalam sebahagian ayat untuk menyedapkan ayat ataupun jalan penceritaan. Penggunaan syair adalah mempunyai kedudukan yang tinggi di samping pandangan orang Arab terhadap syair sangat luar biasa untuk difahami dengan lebih mendalam. Secara rumusannya, sebagai orang Islam, kita mestilah memahami dan menghayati secara mendalam tentang kisah perjuangan para Nabi untuk menyebarkan dakwah Islam yang telah disebutkan seperti mana dalam Al-Quran. Cadangan saya bagi penambahbaikan dalam artikel ini adalah memperingkaskan maklumat dengan kandungan isi yang padat supaya pembaca lebih tertarik dan minat untuk membaca di samping tidak membuang masa. Ini akan memberikan kesan yang mendalam dan dapat dijadikan sebagai ibrah dalam kehidupan. Baik,
Wallahualam, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.